Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Apa dah jadi? Kali ni ayah menyembuh pulak ke sisi paip. Paip ni dah pecah dah sahabat-sahabat. Jadi hari ni kita nak kena tukar paip ni. Paip ni kalau pecah sikit tak apa sahabat-sahabat, sebab pasien dia tak kena banyak. Tapi kali ni dah terlalu banyak pecah dia, jadi besar lubang dia, jadi pasien tu keluar terlalu banyak, jadi rugilah sahabat-sahabat. Kali ni kita Pak Tam nak tunjuk macam mana kami proses buang paip yang pecah ni. Kemudian kita akan tukar dengan paip yang baru. Selalunya sahabat-sahabat jaranglah terjadi benda-benda macam ni, sebab paip ni dia tahan lama dah juga. Tapi kalau pasien banyak sahabat-sahabat, paip ni dia asah cepat, jadi dia akan pecah. Tengok juga kadang-kadang paip yang tebal sikit tu dia tahan lama. Kalau kata yang nipis-nipis tu, mungkin dalam 2 bulan kita guna, dia akan mulalah buat hai. Dia nak pecah sana, dia nak pecah sini. Setengah-setengah majikan tu dia beli paip yang tebal. Paip yang tebal ni sahabat-sahabat mahal harga dia. Tapi kalau yang paip yang nipis-nipis macam kami pakai ni, harga dia murah sikit. Jadi kalau murah pun tahan sampai kadang-kadang 4 bulan boleh pakai. Tengok pada pasien lah. Kalau kata pasien banyak tu, paip tak tahan sahabat-sahabat. Tapi kalau pasien kurang, tahan lama lah sikit. Kadang-kadang kita pam pasien, mulut yang kita isap tu terkena tanah ataupun batu, jadi dia sentap. Jadi bila dia sentap, paip ni akan goyang sahabat. Masa goyang itulah dia nak pecah ataupun dia nak patah. Jadi kelemahan paip ni tak boleh terlalu banyak goyang. Goyangan dia tak boleh terlalu banyak. Kalau banyak goyang, jadi paip ni terlalu mudahlah untuk patah ataupun pecah sahabat-sahabat. Jadi di tengah-tengah sepat tu sahabat-sahabat, ada yang suka pakai paip besi, ada yang suka pakai paip puli, PVC tu. Kalau paip besi ni macam sahabat-sahabat tengok tempat Pak Tam, setengah pakai paip besi, setengah pakai paip puli. Jadi kelemahan bila kita pakai paip puli ni sahabat-sahabat, sahabat-sahabat boleh nampak lah, paip kita jadi terlalu melengkung ataupun jadi huruf U. Kalau paip besi dia tak macam ni sahabat. Kalau semua kita pakai paip besi, paip kita akan jadi betul, jadi straight. Dia tak ada corner, dia tak ada huruf S, dia tak ada. Jadi dia semua dia straight, dia betul. Jadi kerja pengambilan pasien kita lebih mudah. Jadi kelebihan paip besi, kalau kita pakai paip besi semua, jadi kelebihan paip besi semua ni mudah kita nak kutip pasien sahabat-sahabat. Jadi pasien yang kat dalam kolam ataupun sungai, kemungkinan lah kita akan kutip, boleh kata 90% tu habis. Nak kata 100% habis tu, tak berani cakap lah sahabat-sahabat. Tapi kalau kata 90% itu memang garanti lah pasien kita boleh kutip habis, kita boleh ambil banyak. Tapi kalau paip puli, paip PVC ni sahabat-sahabat, dia akan melengkung. Kita pasang dia akan melengkung, dia kena angin pun dia akan melengkung, jadi huruf U, kadang-kadang jadi huruf S. Jadi dia tak straight sahabat-sahabat, dia tak betul kedudukan dia tu. Dia kena angin dia akan melengkung kiri, kena angin tolak pergi belah kanan dia akan melengkung pergi kanan. Jadi posisi tempat kita nak pam tu jadi lari sahabat-sahabat. Dia lari. Kadang-kadang kita stop enjin,
pek kita akan melengkung. Jadi huruf U dia akan guskan terlalu jauh. Nanti bila kita akan start enjin, dia akan naik balik, dia akan straight balik. Begitulah keadaan dia kalau kita pakai pek PVC terlalu banyak. Kelebihan pek besi ni sahabat-sahabat, itulah kalau kita pump, jadi target lubang kita tu tak akan lari sahabat-sahabat. Tak akan lari. Tapi kalau kita pakai pek PVC atau PCB dia panggil ni, pek ni dia akan melengkung, dia akan kena angin pun dia akan ikut arus angin lah. Jadi lubang target kita tu sentiasa akan lari, sahabat-sahabat. Jadi nak sempurna, seeloknya pek besi ke semua lah sahabat-sahabat. Tapi nak banding dengan pek besi dengan pek puli ni, pek puli lebih tahan lama lah. Sebab dia asahan dia tu jadi kurang. Sebab dia plastik kan, dia campur getah. Jadi asahan daripada pasiak yang naik itu, jadi kurang makan lah sikit. Kalau pek besi ni dia cepat lah sikit. Itulah kelebihan dan kekurangan pek besi dan pek puli ni sahabat-sahabat. Lagi kalau kata kita pakai pek puli, banyaklah ayak-ayak akan tembak keluar di sisi pek. Sebab pek puli plan dia, dia pakai nut trip masuk ke dalam pek puli itu sendiri. Jadi kalau pek besi, dia payah bocor lagi sahabat-sahabat. Sebab dia pakai liam, dia tak pakai petri, kan, dia tak sama dengan pakai nut yang tebuk. Yang episod lalu yang 4 tahun tebuk pasang clamp tu. Jadi kelemahan dia di situlah sahabat-sahabat. Jadi yang mudah kita buat aja pek besi, walaupun nipis tapi insyaAllah dia tahan lama sahabat. Tengoklah keadaan. Kalau kata pasiak banyak tu, dia cepatlah sikit. Tapi kalau pasiak banyak, tak rugilah sahabat-sahabat. Yang ruginya pasiak sikit. Kalau pasiak banyak memang nak untung. Kalau pek patah tukar pun, banyak batang pun taklah rugi sahabat-sahabat. Tapi macam sahabat tengok patang buat ni, keadaan ni taklah susah sangat, tapi takut ada masalah lah. Ketika mula kita pasang ni, bahagian mula ni senang. Yang itu plan yang bahagian kedua tu susah sikit sahabat-sahabat. Kita takut lubang tak sama, ataupun angin. Ketika kita buat kerja ni, angin main. Jadi angin ni akan tolak pek kita pergi sebelah. Jadi kita nak pasang sebelah, jadi susah. Dengan keadaan angin duk tolak tu, kita susah buat kerja sahabat-sahabat. Sebab itulah setiap kali kami nak sambung pipe, kami menggunakan tali untuk tambat di ujung di sana dengan ujung sini, supaya dia kena angin ke apakah, jadi jarak antara pipe yang kita nak sambung tu dia tak lari jauh sahabat-sahabat. Kalau kita tak pakai tali, memang dia pergi rata lah. Jadi susah lah kerja kita. Alhamdulillah kali ini tak apa panas sahabat-sahabat. Sebab pek pecah ni daripada kemarin lagi. Jadi kita hantar buat pagi hari ni. Macam pagi ni dalam pukul 9 tu taklah panas sangat. Kadang-kadang kalau dia buat high dalam tengah hari, pukul 1, pukul 12 tengah hari, sahabat-sahabat, Allah Masya Allah, dengan panas dia. Sebab panas dia dalam air, dia tak sama dengan panas kita duduk di atas darat, di atas tanah ni sahabat-sahabat. Sebab panas terik ketika kita duduk dalam kolam, kan, dengan cahaya matahari tu, bertembung dengan air di bahagian bawah. Air di bahagian bawah ni pun dah panas dah, lebih kurang sekaki atau setengah kaki. Kita suar tangan dalam kolam tu, kita akan rasa suamnya air tu dalam kolam. Dia tak macam sungai sahabat-sahabat. Sungai ni sentiasa sejuk air dia, sebab air dia sentiasa berjalan. Tapi kalau kolam yang macam ni, macam tempat Patan buat kerja ni, kalau tengah hari yang panas terik, kita nak mandi pun segan sahabat-sahabat. Sebab apa? Air dia bahagian atas tu dia akan panas.
Dan bahagian atas sekaki, bahagian atas kita akan suar tangan. Kita akan rasa ayak tu panas sahabat-sahabat, dia suam. Sebab ayak kita tak jalan, tak macam sungai lah sahabat-sahabat. Jadi kalau kena tengah hari sahabat-sahabat, dengan cahaya matahari, dengan ayak kolam yang suam, dengan pantulan cahaya ni naik ke muka kita, memang berpecah peluh sahabat. Dia panas. Tukar kerja-kerja sama pek yang macam ni, kami kalau boleh elok daripada tengah hari tu, kami akan adjust masa, buat waktu petang ataupun waktu pagi. Yang macam sahabat tengok ni, memang kami ada masalah sekarang ni nak sambung lubang pek dia tak sama, antara pek yang sebelah sana dengan sebelah sini tak sama. Kami terpaksa pusing 4 batang 5-6 batang pek ni, pusing nak bagi sama. Jadi susah sikit kerja dia sahabat-sahabat. Kena hati-hati dan kena jaga-jaga. Yang penting kerja ni sahabat-sahabat, kena boleh berenang. Itulah safety kita. Sahabat boleh tengok dah jatuh dah. Kerja ni kita kena boleh berenang. Berenang ni bukan masa kita buat kerja, kita boleh berenang ni bukan untuk suka-suka. Berenang ni salah satu safety kita ketika kita kerja, berurusan dengan pam pasiak ni sahabat-sahabat. Inilah safety kita. Kalau kata tak boleh berenang, tak boleh urus diri di dalam ketika duduk jatuh di dalam air, kalau boleh cari aja lain lah. Jangan buat kerja bersangkut dengan pam pasiak sahabat-sahabat. Tapi kalau duduk atas darat sana, dia bawa mesin, dia bawa sawa, insya-Allah boleh. Tapi kalau bersangkut dengan bahagian air ni, yang wajib kena boleh berenang. Mana kata kita boleh urus lah diri kita ketika kita jatuh. Itulah safety kita. Penting sahabat-sahabat. Boleh berenang ni penting. Ajar pam pasiak ni penting. Pesanan lah kalau sahabat-sahabat yang di luar sana tu, yang train kerja dengan pam pasiak ni, berminat nak kerja dengan pam pasiak ni, pastikan diri sendiri tu boleh berenang. Supaya tak ada masalah sahabat-sahabat. Bukannya cangkat sahabat-sahabat, semua kalau kata tempat pam pasiak ni semua dalam. Sahabat-sahabat boleh tengok ketika kami buat kerja, kalau kata lubang pek lari sahabat-sahabat, susah kita nak buat kerja. Beginilah keadaan dia, kita kena pusing pek. Kadang-kadang pek tu sampai 7-8 batang sekali kita nak pusing, memang berat sahabat-sahabat. Susah. Adalah kaedah-kaedah dia, tapi barang-barang dia tak cukup tempat kami ni sahabat-sahabat. Kerja yang macam ni sahabat-sahabat, ada sampan, alhamdulillah lah, bagus. Kalau kita boleh elok badan kita daripada kena ayak, kalau boleh eloklah sahabat-sahabat. Sebab kerja yang macam ni, macam Pak Tan buat kerja ni, kalau kami buat kerja tak sampan, panas, tengah berpeluh, kami jaranglah bagi kena ayak di badan kita. Kalau boleh tak mau turun dalam ayak lah, duduk atas sampan ni sampai selesai. Tapi tadi dah jatuh, tak upayalah basah. Sebab apabila kita buat kerja, badan kita panas dengan berpeluh, tiba-tiba kita terjun layak, tak bagus untuk badan kita sahabat-sahabat. Tonton pun pesan, kalau tengah berpeluh, tengah berpanas, jangan jual ayak di badan. Untuk kesihatan badan kita, kalau boleh kita jagalah. Sebab itulah kami tak pakai baju pelampung sahabat-sahabat. Baju pelampung ni bila kita pakai dalam keadaan panas, kami buat kerja yang berpeluh macam ni, panas dia tak boleh tahan sahabat-sahabat. Sebab baju pelampung tu dia dalam dia tu dia katuk, dia macam berkuat badan kita tu. Panas dia terbakar badan sahabat-sahabat. Rasa macam nak pecah dada panas dia tu. Sebab tu pernah pakai baju pelampung, buat kerja tengah panas, memang kita tak boleh tahan. Panas tu panas sangat, pedih kulit, dia macam terbakar di dalam. Sebab tu kami buang baju pelampung. Kalau nak pakai baju pelampung boleh sahabat-sahabat, kena sentiasa kita kena bagi basah baju pelampung dengan badan kita tu dengan air. Jadi tak sesuai lah sahabat-sahabat. Bila kena bagi basah jadi sejuk lah. Kena ni, jadi badan ni kita tengah berpeluh, jadi tak sesuai lah kita nak bagi basah dengan air. Baju pelampung pernah lah pakai, pengalaman lah pernah pakai, tapi memang tak boleh pakai sebab kita buat kerja macam ni. Baju pelampung ni khas untuk kita melancong,
Kan. Kita naik bot, mau ke Skala dalam keadaan kita makan angin, naik bot kalau kau makan angin, naik bot, pakai baju safety pelampung kan. Yang tu okey sebab angin kuat. Macam kita kerja kawasan kita ni, duduk diam macam ni berpeluh pakai baju pelampung, alamat dia memanglah tak tahan sahabat-sahabat. Terbakar kulit, rasa pedih kulit kita. Sebab tu baju pelampung ada disediakan, kami sangkut di tepi bantun rumah pam tu, kami tak pernah pakai pun sebab panas dia tak tahan. Jadi macam ni lah kami kerja sahabat. Kalau kata badan tengah berpeluh, memang kami tak turun dalam air. Sampai selesai kami takkan turun dalam air. Tapi dah terjatuh, nak buat macam mana sahabat-sahabat kan. Benda dah terjatuh, kita tak payahlah itu. Tapi kalau duduk dalam air, kami akan terus saja dalam air. Kami takkan naik di atas darat, takkan naik. Ajar ni kadang kita kena jaga juga buat kesihatan sahabat. Kadang-kadang panas sejuk tengah peluh turun air, kadang-kadang sahabat tak boleh tahan, boleh demam juga. Okey sahabat, dah siap kita tukar pipe baru. Pipe hak lama pecah. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.